Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini bertemu saya, Dr. Zulana Azwa binti Zulkifli. Hari ini saya akan terangkan garis panduan pelaksanaan sulam. Anda semua semestinya selalu dengar perkataan sulam kan? Jadi, sulam tu apa? Semua tahu tak apa maksud sulam? Okey, Sulam ni sebenarnya bermaksud Service Learning Malaysia University for Society. Ini merupakan satu program yang dirangka oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang mana mengikut Pelan Pembangunan daripada tahun 2015 hingga tahun 2025, universiti awam dikehendaki untuk mengaplikasikan High Impact Educational Practice iaitu amalan pendidikan berimpak tinggi dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan. Okey, jadi ini merupakan contoh antara aktiviti-aktiviti yang melibatkan high impact educational practice dan kalau anda lihat di sini salah satu daripadanya adalah service community ataupun community based learning lah yang mana yang kita katakan sulam sebagai sulam. Okey. Apa dia punya objektif untuk melaksanakan high impact educational practice ni? Ini adalah untuk pertamanya memastikan universiti dapat menjadi ejen kepada perubahan komuniti setempat ataupun komuniti yang disasarkan. Kita juga menyasarkan program supaya dapat membantu masyarakat masyarakat dan komuniti setempat. Okey, dalam masa yang sama, high impact educational practice juga menekankan keperluan untuk memastikan setiap program yang kita laksanakan itu mendapat kelestarian dan akan menyumbang kepada satu jangka masa yang lama, satu jangka masa yang panjang. Maksudnya ia tidaklah hanya dilaksanakan secara one shot. Okey. Jadi, dalam sulam, kita akan mewujudkan hubungan yang baik di antara quadruple helix ni. Quadruple helix ini merujuk kepada hubungan di antara empat elemen yang terlibat iaitu government, high learning institution iaitu universiti itu sendiri, community dan yang terakhir adalah industri. Dengan menjalinkan kesemua hubungan baik antara empat pihak yang terlibat, ini adalah antara satu fokus yang kita ingin capai dalam setiap program sulam. Okey. Jadi, terdapat 4 cara bagaimana pendekatan sulam tu boleh dilaksanakan. Iaitu pertamanya secara khidmat langsung, kedua secara khidmat tidak langsung, secara advokasi ataupun yang terakhir adalah secara penyelidikan. Saya akan terangkan satu persatu apa yang saya maksudkan sebagai khidmat langsung. Khidmat langsung ni bermaksud khidmat yang dilaksanakan secara face to face, berdepan, secara sebagai contoh, masyarakat setempat yang kita kenal pasti mengalami masalah dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Jadi, universiti ataupun pelajar menawarkan kelas untuk meningkatkan peningkatan bahasa Inggeris untuk membantu komuniti yang dipilih. Ataupun mungkin kita boleh laksanakan kelas keusahawanan kepada bakal-bakal peniaga yang mengalami masalah ataupun yang memerlukan panduan untuk melaksanakan perniagaan. Jadi itu merupakan khidmat langsung yang dilaksanakan dalam aktiviti sulam. Okey, bagaimana khidmat yang kedua iaitu khidmat secara tidak langsung. Khidmat tidak langsung ini bermaksud khidmat yang mempunyai agenda yang tersendiri. Sebagai contoh, kita laksanakan program seperti program keceriaan projek Kita Semula sebagai contoh. Projek Kita Semula ni dia punya aim adalah untuk memulihkan ekosistem ataupun menimbulkan kesedaran akan kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Jadi dia ada hidden meaning dan dia ada tujuan yang kita ingin capai. Tidak hanya bermaksud khidmat ini adalah secara tidak langsung. Okey, kita juga boleh laksanakan aktiviti sulam secara advokasi. Sebagai contoh, kita laksanakan kempen kesedaran cyber, kita laksanakan
berkaitan dengan pengurusan keuangan. Jadi ini merupakan khidmat-khidmat yang kita dapat berikan sebagai nasihat, sebagai advokasi kepada masyarakat setempat. Dan yang terakhir kita boleh laksanakan aktiviti sulam yang berkonsepkan penyelidikan. Penyelidikan ini sebagai contoh, kita jalankan kajian berkaitan dengan hidupan liar yang mana mungkin kajian yang kita laksanakan itu akan memberi faedah dan keberuntungan kepada masyarakat setempat. Okay. Ini merupakan contoh-contoh antara 4 pendekatan yang mana pelajar boleh pilih, yang mana pendekatan yang dirasakan berminat untuk pelajar laksanakan sesuai dengan komuniti yang mereka pilih. 4 jenis macam mana cara kita nak melaksanakan soalan. Penting juga untuk kita tahu fasa pelaksanaan. Fasa pelaksanaan ini merujuk kepada akronim ASEM. ASEM ni sangat famous, iaitu kalau saya anggap dia sebagai satu hala tuju yang mana dia menekankan secara flow-nya, ini merupakan langkah yang perlu dipatuhi oleh pelajar untuk melaksanakan aktiviti sulam. Sebagai contoh, A adalah merujuk kepada analyzing, C conducting, E executing itu adalah fasa kita melaksanakan projek tu, dan yang terakhir adalah manifestation. Manifestation ni merupakan fasa yang terakhir yang melibatkan refleksi. Yang mana kalau pelajar rujuk kepada slide yang seterusnya, dia akan nampak lagi detail lah bagaimana seharusnya flow ASEM tu berlaku. ASEM ni biasanya di peringkat awal, which is ASEM fasa analyze tu maksudnya kita cuba ketahui apa masalah yang dihadapi oleh komuniti yang kita pilih. Okey, di sini juga kita cuba dapatkan, kita construct program yang bersesuaian dengan masalah yang diperkatakan, yang mana di sini akan melibatkan 20 jam lah, biasanya 20 jam kredit yang mana pelajar akan gunakan untuk construct apa itu plan. Dan setelah mendapat persetujuan untuk melaksanakan program, pelajar akan melaksanakan program. Dan yang terakhir sekali, fasa yang manifestation, yang mana pelajar akan mendapatkan feedback lah berkaitan dengan program sulam yang telah mereka laksanakan. Jadi di sini saya senaraikan antara contoh program sulam yang telah kita laksanakan di Pusat Pengajian Kerajaan yang bagi semester A221 pada Januari 2023. Okay. Ini merupakan contoh. Ini merupakan projek mega lah, sebab ini melibatkan student pun 300 lebih, dan kita ada lebih 36 projek. Okay. Kem Hala Tuju, Kem Kesedaran Alam Sekitar. Saya juga ada lampirkan di sini, sekiranya pelajar berminat, sebenarnya program-program yang kita buat, kita telah sertakan bersama dengan news daripada penerbitan berita. Jadi, pelajar boleh tengok secara detail lah. Saya juga sediakan link untuk Padlet, untuk pelajar tengok macam mana student-student SEM lepas telah sediakan projek berkenaan. Okey. Dan ini merupakan bagi semester yang terbaru, which is semester A212, A221, yang mana bagi projek A222 kami menekankan program yang dinamakan Desa Kulestari. Jadi Desa Kulestari ini kita ambil idea berkaitan dengan kampung warna-warni, yang mana kita aim dia untuk meningkatkan keceriaan di dalam kawasan kampung. Okay. Jadi saya ada berbaki masa sedikit lagi ni, saya ingin kongsikan kepada para pelajar video yang mana pelaksanaan program daripada semester A221. Sila saksikan.
merupakan video lah antara antipati program yang kita dah laksanakan bagi semester A2021. Yang mana kalau anda dapat lihat daripada video tu, saya juga akan sertakan dia punya link di YouTube lah. Yang mana kita ada pelbagai aktiviti seperti kita ada banking macam mana cara nak buat roti, kita ada camp, kita ada pelbagai lah yang mana yang itu anda boleh lihat lah dalam kita punya presentation. Jadi bagaimanakah kita nak pastikan program yang kita akan laksanakan itu adalah program yang berimpak tinggi. Bagaimana yang saya bagi tahu, ini merupakan persoalan-persoalan penting lah yang perlu anda jawab untuk memastikan program yang anda pilih adalah program sulam yang berimpak tinggi. Okey, selamat maju jaya daripada saya. Semoga anda semua dah mendapat sedikit idea berkaitan dengan macam mana nak melaksanakan program sulam untuk semester yang akan datang. Jadi, the best way is to get started and to quit talking and begin doing. Kalau you cakap saja, you tak buat, it's not takkan ada hasil lah. Jadi anda perlu mula merancang, perlu mulakan langkah pertama bermula daripada hari ini. Dan selamat maju jaya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.